Seorang anak muda membuat keputusan untuk pergi ke Bandar Barus yang kini dikenali sebagai Kota Sibolga. Sebelum berangkat ke Bandar Barus, anak muda tersebut pernah belajar ilmu agama di Pondok Pasir Tumbuh Kelantan di bawah didikan Tuan Guru Haji Hashim yang berasal daripada Kampung Pantai Johor di Kedah. Dalam perjalanan ke Bandar Barus, timbul keinsafan dalam diri anak muda tersebut tentang kebesaran Allah SWT. Dalam perjalanan dari Medan ke Permatang Sintar, dia bertembung dengan segolongan belia yang memohon derma untuk membina sebuah masjid. Walaupun Bandar Barus tidak sesibuk di New York, Paris atau London, tetapi baginya, Bandar Barus merupakan sebuah bandar yang istimewa. Bandar ini juga terkenal sebagai dataran sufi kerana terdapat tokoh-tokoh besar sufi di bandar tersebut. Anak muda itu mengagumi tokoh-tokoh ilmu tasawuf yang pernah tinggal di situ seperti Hamzah Fansuri, Syekh Nuruddin Al-Raniri, Samsuddin Al-Sumatrani dan Abdul Rauf Singkil. Hakikat itulah yang menjadi penyebab utama meruntun hati anak muda itu untuk menuntut ilmu tasawuf dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Belajar tentang kebesaran Tuhan melalui daya fikir. Seorang tokoh sejarah memberitahu anak muda tersebut bahawa di Bandar Barus itu masih ada rumah-rumah ahli sufi yang diperbuat daripada batang kayu dan lalang. Sampai sahaja di Bandar Barus, anak muda itu terus mendaftar masuk di Hotel Wisata Indah. Kemudian, dia mengambil teksi untuk melihat keindahan di Bandar Barus. Dia berharap pemandu teksi itu dapat membantunya untuk mencari tempat pengajian tasawuf yang terbaik di bandar itu. Tetapi, dia rasa kecewa kerana pemandu teksi seperti tidak dapat membantunya serta tidak mengenali nama-nama ulama besar yang disebutnya. Pada pendapatnya, orang kota seperti pemandu teksi tersebut tidak mempunyai masa untuk membaca buku berkaitan agama Islam. Mereka hanya mementingkan wang sahaja. Selepas makan tengah hari bersama pemandu teksi di restoran Sudarno, anak muda itu kembali ke hotel penginapannya. Di lobi hotel, anak muda itu bertemu dengan seorang profesor yang sedang asyik membaca sebuah buku yang tebal dan mencatatkan sesuatu. Dia dapat merasakan aura keistimewaan profesor itu. Setelah bertegur sapa, rupanya profesor tersebut daripada Malaysia. Dalam perbualan yang panjang itu, ada ketika profesor memandang rendah dengan tujuan anak muda yang belajar pondok itu, yang datangnya ke Bandar Barus untuk menuntut ilmu, tidak sepertinya yang datang untuk membuat kajian. Profesor tersebut mencadangkan kepada anak muda itu supaya membaca buku-buku penulisannya berkaitan ilmu sufi kerana bidang tersebut telah dianggap sebagai secawan teh baginya. Anak muda itu dengan tenang mempertahankan prinsipnya bahawa berguru itu lebih baik dan ilmu yang dipelajarinya perlu diamalkan. Kesan dari perbualan anak muda lepasan sekolah pondok itu, profesor tersebut membuat penilaian diri, menghitung jumlah pengetahuannya yang banyak berkenaan ilmu tasawuf. Profesor itu mendapati bahawa dirinya hanya seorang manusia yang bergelar ahli tasawuf, tetapi bukan ahli tasawuf. Timbul perasaan kesal di hatinya kerana datang beribu kilometer jauhnya untuk membuat kajian, sedangkan anak muda itu yang juga datang beribu kilometer jauhnya, tetapi datang untuk menuntut ilmu dan beramal dengan ilmu yang dipelajarinya.